penjara 10 tahun. Ada pula peguam, elok pula perangai kau, potong lagi tahanan. Kebetulan Agung pula ulang tahun. Ulang tahun. Macam mana perangai Syekh Khalid yang curi duit 3 juta tu? Dia baik-baik saja. Baik saja. Maka dengan rela hati hamba beta bagi dia keampunan, dapat amnesti, dapat. Sejak kita memperlekehkan hukum, sejak Tuhan bagi kita bebas daripada penjajah British. British apa janji dengan kita? You kalau buat dini merdeka, itu undang-undang Islam I tak nak. Walaupun dia tak cakap, dia akan pilih orang yang bejat moral dia untuk tidak merestui Quran sebagai undang-undang negara. Mari kita bertepuk dada sekarang. Isu apa ni? Isu jahat. Siapa jahat? Saya tak rugi siapa cakap. Kalau pasal ni saya akan nak tangkap sila masuk dekat penjara. Saya korbankan semua. Isu dia masalahnya, kita jangan menuntut bahawa kita sendiri yang pertama kali first time tolak Quran. Padahal Tuhan kata wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbal minhu fa ulaika humul khasirun fa huwa fil akhirati minal khasirun. Barang siapa yang mencari hukum undang-undang selain daripada hukum Allah, fala yuqbal, Tuhan tolak. Apa hebat sangat sekarang penjara yang kita bina. Siapa orang melakukan penjara dekat itu? Kalau anak kita dirogol orang bang, I nak tanya you, minta maaf lah, anak seorang polis saya rogol, you akan cari saya sampai dapat tu. Tapi kalau anak dia saya rogol, biasa-biasa saja pak, tenang saja. Itu bukan anak saya. Tengok Tuhan bercakap soal keadilan. Tak kira anak siapa. Sebab Tuhan kata i'diluhu aqrabu littaqwa. Keadilan itu membawa kepada ketakwaan, bukan solat aja bang. Ketika hakim, saya sebagai hakim menghukumkan orang yang bersalah, meskipun itu mak saya, meskipun itu kerabat saya, meskipun itu mak saya, siapa lagi? Wa aqrabu littaqwa, tegakkan keadilan. Sampai hati dihukum mak dia. Ini bukan soal kasih sayang, soal keadilan atas nama Tuhan. Kau percaya sekarang Tuhan di atas kepala kau? Kenapa kita ketika dilantik jadi menteri, Quran taruh dekat kepala? Kepala otak engkau. Saya junjung, hudud tak nak. Saya junjung, saya nak cuma akad nikah, pesta kahwin, pesta-pesta. Berpesta. Meh, kita bagi sarahan. Tak boleh. Sultan Selangor kata, beta tidak mau bercakap politik di dalam masjid. Apa kau fikir masjid itu nenek kau punya? Kita dilahirkan itu untuk mengangkat martabat Islam. Sebab Nabi itu diwujudkan gitu. Dia tu tak boleh cakap dalam Quran. Itu dalam perbankan British yang buat tu. Iya. Sultan tak boleh masuk campur. Tapi masa yang sama dia orang tu penjaga agama. So apa yang kita jaga? COVID. Jangan bagi orang masuk dekat. Oh, kalau itu peraturannya ketat sangat. Ni Grab ni sampai sembahyang kat jalan raya. Ya. Tolong takut kena COVID. Mai bang minum, abang Ikram. Jadi persoalan. Meh. Sini. Yalah. Ini Tok Guru panggil. Ni tokoh-tokoh politik ada PAS, ada UMNO, ada PKR, ada. Aku nak risau apa? Kita bawa isu ni supaya parti ni bawa ke tengah. Baju jangan pusingkan. Tak, dah. Ini ni masjid. Dia masjid independen. Tapi itulah British yang dia apa? Dia kocakkan. Tak apa bang, tak apa. Sekarang ni itu dia dirikan negara-negara Arab letaknya sultan-sultan. Ini kat Malaysia ni. Tak ada. Itu saya kata. Abang kena yakin ayat Tuhan yang turun 1400 tahun yang lalu. Saya nak cakap abang ni, jangan salahkan British. Kita bodoh jadinya. Tuhan dia kata dekat Quran tu, walan tarda'ankal yahuda wan nasara hatta tabi'a millatahu. Orang Yahudi dan Nasrani takkan suka kepada kamu selagi kamu tak ikut cara dia. So apa yang kau nak salahkan benda tu? British negara Commonwealth, kepala angguk engkau. Yang kau ikut dia buat apa? Betul. Tukarlah pelbagai. Kita nak jaga keamanan, nak jaga hati kaum. Habis Tuhan kau di mana? Persoalan kecil. Persoalan. Apa nak jawab? Jawab Tengku Abdul Rahman. Jawab Husin On. Jawab tu Raja. Jadi kita ni mendewa-dewakan perkauman. Di zaman Nabi itu perkauman bukan kurang apa kurangnya. Ketika dia berhijrah ke Madinah, di mana Yahudi, di mana Khardas,
di mana kaum suku-suku yang lain, ada situ semua. Jadi kalau kau cakap soal perkauman 1400 tahun dahulu, benda tu dah ada. Ada. Bercakap soal ekonomi di zaman Nabi tu lagi pelik. Tapi kenapa boleh Islam tu diunyahkan la taqrabu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafa mudhafa. Sekarang ni kita bermain dengan riba. Betul. Sebab dasar kita dasar British. Adakah ini yang Tuhan kata radhiyallahu anhum wa radu'an? Allah redha kepada kita, kita redha kepada Allah. Itu menjadi jadi kita hidup kata nak mencari ridha Tuhan. Jadi maksud saya, jangan ada tertanam dalam jiwa kita yang mengatakan kita tak ada hukum itu. Kalau tak dapat buat tu persoalannya. Sebab sikap abang, saya, kita 4 orang ni, sami'nya apa? Sami'na wa ta'na. Kita dengar Quran, kita dengar wa ta'na dan kita taat. Tapi tak dapat buat. Tak apa, tapi kita dah dengar. Mana kita katakan sekarang ni, saya boleh lepas diri. Abang tak nak buat, ya tak apa. Sesiapa nak buat? Wa sami'na wa ta'na. Sesiapa nak buat? Sami'na wa ta'na. Jadi kita dengar. Sekarang yang boleh kita buat, sami'na, kita dengar azan, kita pergi sembahyang. Berapa banyak tak sembahyang? Itu persoalan kecil. Kalau zakat mungkin masjid tak ada duit. Depan masjid. Itu jangan diperpanjang. Jangan diperpanjang. Itu jangan diperpanjang. Jadi isu kita isu itu masalah. Jadi saya kalau orang petikan masalah remeh-temeh ni, kepala saya sudah mengatakan yang besar kau dah tolak. Kau tanggung. Ketika Umar bin Abdul Aziz, dia tak nak jadi memerintah, dia tak nak jadi ketua. Sekarang ni apa yang kita buat? Berkempen setengah mati. Jual negara pun tak apa, jual bangsa tak apa, jual maruah tak apa. Yang penting dapat jadi tokoh politik. Ambil bang. Kau nak sangat. Kau nak bawa kaum, orang tak nak dah. Kau bawa isu agama pun tak nak. Isu apa kita bawa? Isu sama-sama, sama makan, sama rata, sama rasa, sama apa lagi? Sama buat dosa. Isteri aja tak sama bang. Kasar, sakit. Tunggu besok di alam barzah. Malaikat tanya, Ma Rabbuka, siapa Tuhan kau? Ma kitabuka, apa kitab kau? Ma nabiyuka, siapa nabi kau? Itu prinsip kita lah, kita jawab. Bukan kita yang jawab, prinsip kita yang jawab. Hati kita yang dunia ni yang Ya, tak prinsip kita dengan Tuhan ketika dunia ni. Kau prinsip kau dengan Tuhan macam mana? iman kita. Ya. Iman kita. Kita baca surah Al-Mulk, apa dia kata? Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada yang gaib, mana dia? Ini yang nak takut. Oh tak yang gaib pun saya tak takut, yang jahir pun saya tak takut Ustaz. Pergi matilah kau. Saya cadangkan buat tadabbur Al-Mulk tiap pagi 2 ayat. Kan? Betul. 2 hari. Satu hari 2 ayat. Satu hari 2 ayat. Jadi Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. lepas tu Allah menguasai dia tiap-tiap satu. dia Quran ni bang, bila kita ambil satu-satu, semua itu memperbaiki ujung rambut kita sampai ke ujung kaki. Kau nak kata tak? Itu persoalan kita. Jadi saya kalau kita kata ketika Abdullah bin Ubay ketika di Rasulullah dah hantar dekat 500 bala tentera untuk membebaskan Khaybar itu, Abdullah bin Ubay di tengah jalan dia berhenti. Saya kata jangan kita pergi. Bini kita tengah mengandung, anak tak kahwin lagi, kurma tengah berbuah. Tak kita gitu. Jangan salahkan Abdullah bin Ubay, itu dah lama cerita ni. Apa prinsip kita sekarang? Nabi itu dah nak robohkan juga istana Khaybar. Sebab tempat tu tinggi. Bila kita panah tak sampai bang panah. Berbulan diorang. Situ timbulnya kes kahwin muta'ah tu bang. Sebab sahabat-sahabat ni banyak mengeluarkan imadi dengan tangan. Nak balik ke tempat Mekah jauh, Madinah jauh, dibenarkan kahwin muta'ah sementara. Sekarang dah tak ada. Syiah buat lagi sampai sekarang. Wahabi pun dia buat. Syiah saya tanya, bang, buat kahwin muta'ah ni, bagi adik kau pakai 3 bulan. Kau bagi tak? Yalah. Kita jangan bercakap buat hukum Tuhan bang. Jangan cakap buat Nabi. Mai bagi adik kau bagi. 3 bulan saya pakai. Kau bagi ke tak bagi? Takkan bagi. Kalau orang lain boleh. Setan. Setan.
So anak saya nak kah 3 bulan? Kau bayar dengan Kau mah. bagi aku 2 Oh, bulan. so lagi orang kau Zaudi. jadi bang. Tapi nak pakai orang lain nak. Datang kat Surabaya tu, orang Syiah, dia tahu sana orang Jawa banyak tak kemampuan. Kahwin 3 bulan. 1 bulan. Lepas nak sudah dia balik. Tak tanya orang tempatan, kau orang hamil? Tak, bukan mah. Orang Syiah ni kalau ditanya, banyak ahli Sunni macam ni, dia tak ada. Dia kata orang Sunni. Dia buat takiyah. Tapi kalau berkelompok sesama dia, tunggu detik bila saya nak bunuh saya. Syria tu hancur bang. Itu yang hancurkan tu orang Syiah semua. Oh ya. Iya. Itu kan ejen Amerika itu. Satu imam saya nak tanya boleh? Ya, boleh. Boleh kita jawab, Macam ni. Salah satu daripada tanda akhir zaman, doa tak diangkat lagi dah. Sekarang semua masjid membaca doa kunut nazilah. Satu dunia. Minta keberkatan kepada apa. Tetapi sekarang ni berterusan dia orang bunuh apa ni. Tak ada nasib. Mana doa tu dah tak ada. Macam tak sampai. Macam mana imam Itu doa ni bang. Dia itu sejak orang mukmin. Dia tidak sebut syarat berdoa tu apa syarat dia. Cuman kita ni kita prihatin sebab itu sudah melanggar hak kemanusiaan. Satu lagi, Nabi ni buat di zaman Nabi dia buat dekat 3 bulan. Perangai dia lebih kurang macam Yahudi sekarang ni, bagi tempat tinggal, bagi apa dia bunuh orang tempatan. Sehingga Nabi mengadakan kunut najilah tu di setiap waktu sembahyang. Saya buat kunut najilah ni sejak 10 tahun yang lalu bang. Ada orang marah saya dekat masjid sebab saya tahu 45 tahun Gaza tu lah dia dilanyak dia Yahudi. Kenapa sekarang kita baru baca kunut najilah? Siapa yang kita takut? Kita takut Singapura sebab situ ada Yahudi. Kita bang kalau bercakap hati ke hati tak payah cerita lah bang. Kita jaga di Malaysia ni duta ada orang ramai. Apa-apa kerja sini kita buat, orang akan report dengan Amerika. Kalau saya kata kita ni bertuhan dekat Amerika dengan Rusia dengan China, siapa nak jawab? Kita jaga hati orang bang sekarang ni. Kita ni kita jaga hati orang. PM yang 10 ni jaga hati China dengan India. Jangan nak sok-sok sangatlah bang. Bawa politik dah. Janganlah. Allahu Akbar. Jadi persoalan ni kita Islam yang ada sekarang ni. Okey bang. Dengan orang rumah. Kita terus tengah ni lewat ni. Itu. Kita ni. Esok pagi esok. Sama kan. Dia pergi dulu. Okey. Sorry bang minta maaf Sekarang ni semua menakutkan. Sangat menakutkan. Satu lagi saya nak tanya Ustaz. Ada satu ayat, bila kamu dengar Quran, maka senyap. Diam dan dengar. Dekat ayat tu bang bunyi dia wa iza qara'tal Quran Ya. fastami'u wa ansitu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan kepada kamu, maka hendaklah kamu dengar dan senyap. Senyap tu dengar dan menghayati dan memikul apa tanggungan isi data. Dan mudah-mudahan Tuhan kata, tak ada lupa, mudah-mudahan Tuhan kata la'allakum turhamun, itu prasyaratnya kamu akan dapat rahmat. Tengok, dengar Quran saja pun kita dapat rahmat. Jadi dengar aja dah dapat rahmat. Itu makanya isunya, isu hudud ni isu politik. So kalau semua orang Melayu merasakan dirinya tu hamba Tuhan yang tak boleh dipertentangkan, kita jatuhnya kita duduk satu parti. Jadi mana parti yang bawa hudud itu, kita duduk di bawah. Betul. Paling tidak satu masa besok bila Allah pertanyakan, kau tak berbangga dengan parti kau? Ya. Sebab bukan tanya parti kau parti apa. Kita Islam. Iya. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Satu lagi, sekarang ni restoran dia pasang Quran. Jadi hukum itu terpakai atau tidak? Itu tak ada masalah. Cuma tinggal lagi orang jaga restoran ni, apa maklumat dia buat, apa tujuan dia. Berkumandang dia. Kalau dia hanya sekadar kononnya kedai itu syiar Islam, kita pulang pada niat dia. Tapi kalau orang tengah makan Quran korang baca, apa pula risiko dia? Kalau kita nak guna ayat tadi, itu orang restoran, tapi dia buka Quran tu sepanjang orang ada kat situ. Itu lain. Tapi kalau misal kata dia, orang semua bercakap Quran tengah pengandam, mana tak ada siapa hormat Quran ke nak? Soalan dia tu lah. Jadi itu kan rumit kita nak jawab benda tu.
Sebab benda di zaman Nabi tak wujud, zaman sahabat-sahabat pun tak buat. Jadi benda-benda yang patut yang ada susah nak cakap. Kadang-kadang kedai-kedai restoran apa jual kata kalau boleh mungkin ada tukar pada selawat. Ada bukan, ada juga sentuhan kadang-kadang Al-Quran dia. Jadi ingat Tuhan. Macam kita orang tengok macam saya tengok abang pakai songkok putih pergi dekat coket, Allah, Alhamdulillah. Jadi kadang pakaian kita, gerak-gerik kita tu mengundang orang teringat dengan Tuhan. Tapi kalau saya datang dekat coket, saya pakai jengki ke apa ke, Ali jumpa ustaz kan ni, kata Ali kata ustaz kan ni, kata pada tadi Assalamualaikum bila tengok jengki tu, good morning dia kata. Itu kata akhir zaman ni pakaian pun kita ikut Nasrani dia jauh tu. Ni pakaian dia orang ni. Ini pakaian dia orang. Jadi tak, ini dia punya. Jadi so, kena tukar. Jadi tak maksud saya kalau dalam perjalanan dunia dakwah kita sekarang orang macam-macam buat, tak kisahlah. Tapi itu pulanglah pada niat masing-masing. Allah melihat pada niat. Saya fikir saya kalau berpakaian baju masuk ke dalam, tengok golongan siapa orang saya nak jumpa. Ketika saya berjubah takut dia lari. Saya dia berjubah cakap, alamak kiai datang ni. Aturan duduk jadi tak ada pendek. Satu sampai tengah berjala dengar. Jadi itu persoalan. Ada kadang-kadang kita berpakaian ni ragam ni, kalau ke sini saya pergi ni batiknya untuk orang kahwin sebab dia ada lagi tu. Tapi orang dalam bila kata ini siapa dia kata. Kadang bila kita tak bersongkok orang tak kenal. Jadi ada persoalan. Tetapi sebab itu dia bukan hukum, hanya cuman ada istiadat kita, kebiasaan kita. Jadi kalau kita ikut sunnah yang paling terbaik itu kena berjumpa lah 24 jam sebab Nabi tak pernah pakai baju Melayu.